Tiada istilah kebencian bagi kerajaan perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bergegas ke Terengganu sebaik sahaja persidangan di Dewan Rakyat ditangguhkan. Menerusi kenyataan di Facebook, Ahmad Zahid memaklumkan beliau sudah meminta bantuan daripada pihak Angkatan Tentera Malaysia untuk menyelesaikan isu logistik bagi membantu mangsa banjir. Bantuan tersebut adalah untuk memobilisasikan aset-aset yang tidak terlibat dengan banjir untuk ditempatkan di kawasan yang sedang dilanda banjir seperti di kawasan pantai timur ini, katanya. Di Terengganu, lebih 39,721 mangsa banjir dikenal pasti dan 318 pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka, melibatkan sekurang-kurangnya 10,800 keluarga. Sebagai timbalan Perdana Menteri yang dilantik dalam Kerajaan Perpaduan, Ahmad Zahid mengabaikan sindiran yang datang daripada pemimpin Perikatan Nasional untuk membantu rakyat Pantai Timur yang kini berhadapan dengan bencana banjir. Terdahulu, Kerajaan Negeri Selangor menyumbangkan bantuan kewangan sebanyak RM500,000 masing-masing kepada Kerajaan Kelantan dan Terengganu untuk membantu mangsa banjir di dua negeri berkenaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata bantuan itu bagi meringankan beban atas musibah yang melanda kedua-dua negeri tersebut selain bersimpati dengan nasib yang menimpa rakyat. Kerajaan negeri melalui skuad pasukan tindakan segera, pantas serta sukarelawan Selangor Surf bersedia berkhidmat untuk sebarang bentuk bantuan kemanusiaan pasca banjir sebaik sahaja keadaan mengizinkan kelak, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK yang juga Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adliah Abdul Halim berkata pihak AMK sedang mengusahakan bantuan segera kepada mangsa banjir di samping anggota AMK Kelantan dan Terengganu yang giat berusaha membantu mangsa banjir. Pada peringkat sekarang, AMK akan mengumpulkan sumbangan yang berkeperluan lebih mendesak terutama bekalan air minuman, makanan kering dan siap makan, ubatan asas, tuala wanita, lampin bayi serta susu formula antara lainnya, kata Adam dalam kenyataan di Petik Suara Keadilan. Langkah yang sama juga dimobilisasi oleh Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda walaupun rumah beliau sendiri turut terjejas dengan banjir. Terdapat kata-kata nakal dalam kalangan pengguna media sosial yang menyarankan supaya kerajaan perpaduan membiarkan sahaja mereka tenggelam kerana tidak pernah mengenam budi Pakatan Harapan. Namun, itu bukan sifat kerajaan yang berpegang kepada konsep rahmatan lil alamin yang peka kepada penderitaan rakyat, walaupun Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudin Mokhtar sendiri tidak kelihatan. Khabar angin bertiup kencang bahawa beliau sedang bercuti di Auckland, New Zealand tatkala Terengganu menangis. Tiada istilah kebencian kepada rakyat oleh Kerajaan Perpaduan yang diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ironisnya, suara-suara kebencian itulah yang didendangkan pada pra-pilihan raya umum yang lalu sehingga mengundang kemurkaan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Titah Sultan Nazrin yang juga timbalannya di Pertuan Agong secara tersirat menyarankan supaya Kerajaan Perpaduan mewujudkan satu dasar khusus berhubung perbuatan menghasut yang berpotensi untuk menyalakan api kebencian yang berpaksikan kaum dan agama. Mengulas mengenainya, ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang berkata, saya menyeru Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk tidak bertoleransi terhadap hasutan perkauman dan keagamaan dalam masyarakat majmuk di Malaysia kerana perkara ini berpotensi untuk memusnahkan negara kita. Pendirian sifat toleransi terhadap politik toksik penipuan, syak wasangka, kebencian perkauman dan keagamaan ini perlulah dapat dilihat dengan jelas dari hari-hari awal kerajaan Anwar dengan tindakan tegas diambil terhadap mereka yang mengeksploitasi perbezaan perkauman dan keagamaan di Malaysia, tegasnya dalam satu kenyataan. Menurut Kit Siang, selama 57 tahun berkecimpung dalam politik dan melawat banyak kawasan di Malaysia, beliau yakin tidak ada sentimen anti Melayu, Cina, India, Kadazan, Dayak atau anti-Islam, Buddha, Hindu, Kristian dalam kalangan rakyat. Tetapi sesetengah parti dan personaliti politik cuba untuk meracuni minda rakyat yang kononnya orang Melayu dan Islam kini sedang terancam. Perbuatan berbahaya ini telah mencapai satu tahap yang belum dilihat sebelum ini dalam kempen pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini, ujarnya. Sedangkan kita tahu semasa bencana banjir yang menimpa rakyat pada tahun lalu, semua pihak bekerjasama saling membantu antara satu sama lain, tidak kira warna, kulit, kaum dan agama. Sampai bila suasana satu pihak mencuba serai upaya untuk mengenepikan syak wasangka, kaum dan agama, sedangkan satu pihak lagi terus-menerus menyemai rumpai racun, sekadar meminjam analogi Sultan Nazrin yang membunuh pohon perpaduan kaum yang ingin dibina.
Jom Channel bersetuju bahawa isu ini wajib diberi perhatian yang serius oleh pihak Kerajaan Perpaduan menerusi kerjasama yang merentasi semua kementerian, pihak media dan NGO pelbagai bangsa. Suka tak suka, itulah hakikatnya. Jom Channel selaku media yang mempaksikan konsep rahmatan alamin bersedia sama-sama menabur bakti untuk menghapuskan kebebalan dan membentuk masyarakat yang berpengetahuan demi masa depan negara tercinta.